Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Sarkinin, host anda, dan kawan saya Lokman. bersama kami di Pedaski Podcast. Ya. Selain daripada trademark kita pedas menyengat, trademark kita juga adalah kereta. Kalau semua boleh nampak kereta ni di belakang ni, ini pun salah satu daripada trademark kita. Betul tak Dikin? Betul sekali tu Lokman. Dan podcast kita selalunya memang kita berunsurkan kepada sosial, kepada masyarakat di sekeliling, dan juga podcast kita ini juga bertujuan untuk menimba ilmu, mencari ilmu baru tentang, mungkin ada malam ini kita nak buat isu berkenaan dengan ataupun topik iaitu memanah pada malam ini. Jadinya mungkin ada serapan-serapan ilmu untuk masyarakat di luar sana mengetahui tentang ilmu memanah itu sendiri. Jadi bersama kita pada malam ini tetamu jemputan yang kita bawakan daripada Pusat Khalifah Ar-Rimayah, ya? Maafkan saya. Pusat Khalifah Ar-Rimayah pada malam ini. Dipersilakan Tuan Atai dan juga Abang Yusof. Boleh perkenalkan diri Abang Atai dan juga Abang Yusof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dikejutkan dengan tim podcast. Tim podcast. Terima kasihlah bagi kami peluang untuk menyampaikan dakwah memanah secara talaki. So, nama saya Muhammad Hairul Nizam bin Aris. Umur secret. So, gelaran saya Atai lah. So, pelajar-pelajar kami dalam Kelab Khalifah Ar-Rimayah memanah tradisional ni gelarkan saya sebagai Coach Atai. So, Coach Yusof. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, malam kan. Okey, apa pun terima kasih banyak tuan sebab sudi datang ke lapangan memanah Khalifah Ar-Rimayah. Kesenai, betul-betul. Jadi malam ni macam mana Coach Atai bagi tahu tadi, kami agak terkejut sebab diterjah tiba-tiba oleh tim-tim produksi. Masya Allah. Terima kasih banyak sebab sudi datang dan juga bagi kami medium untuk menyampaikan. Jadi saya Yusof ataupun Muhammad Yusof Abdul Rahman. Okay, selaku salah seorang jurulatih daripada Khalifah Ar-Rimayah juga. Jadi umur 42 tahun dah. Dah tua dah. Okey. Jadi saya rasa kalau dalam Khalifah Ar-Rimayah memang insya-Allah semua familiar nama Coach Yusof. Kita setakat ni Khalifah Ar-Rimayah kita bergerak 3 cawangan. Yang sini 1 cawangan, yang kedua cawangan di bawah pengawasan Coach Atai, dan yang ketiga daripada cawangan Labis Coach Musadik. Cuma malam ni dah tak ada lah. Okey. Itu saja dari saya. Okey, jadi Khalifah Ar-Rimayah ni satu nama yang orang kata tu ada makna-makna dia tersendiri dalam Islam kan. Mana abang dapat nama Khalifah Ar-Rimayah dan orang kata tu bagaimana boleh tercetusnya kelab memanah Khalifah Ar-Rimayah ni? Sebab saya dengar pun sebuah nama orang kata tu nama yang menusuk dalam kalbu saya kan. Saya pun rasa macam hebat tim ni. Ya, dia memberi impact lah Dikin. Okey, jadi kalau boleh abang terangkan. Baik, asalnya saya mempunyai kelab sendiri. Kelab saya pada awalnya digelar sebagai Hilal Ar-Rimayah. Hilal tu bulan. So dalam bentuk bulan lah kita melepaskan anak panah. So Ar-Rimayah tu pemanah lah. So jadi dalam keluarga memanah ni kami kenal dengan Coach Yusof. Coach Yusof masuk kelab dia dinamakan Khalifah Muda Archery. Jadi kita berdua ni macam ada chemistry. So bincang sama-sama apa semua, kita memanah sama-sama, kita buat perancangan untuk buat program sama-sama. Jadi saya utuskan pada sahabat-sahabat yang lain untuk kita satukan. Betul ya. So jadi kita ambil pada nama awalnya pada Coach Yusof Khalifah. So ujungnya saya Ar-Rimayah. So masuk Khalifah tu adalah pemimpin. InsyaAllah kita cuba memimpin lah
atas izin Allah. So Yusuf ada nak ni Okay, jadi tambah. betul apa yang kau cakap tu cakap memang betul. Memang tepat sekali. Okay, cuma bila dah bergaul, ada dua orang kata dua kepala lah, dua kelab. Jadi kami ada pelajar masing-masing. Jadi bila kita combine ni ataupun merging ni, okay, jadi ada dua tujuan. Okay, yang pertama adalah bila pelajar belajar memanah dengan kami, yang pertama dia akan insya-Allah dia akan mahir dengan memanah tradisional. Yang kedua, kami akan latih pelajar bukan saja pandai memanah tetapi boleh juga menyampaikan ilmu memanah supaya boleh mengembangbiakkan lebih ramai pemanah Islam khususnya. Betul juga tu sebabnya yalah memanah tradisional ni dia berbeza dengan memanah moden kan. Betul. Memanah tradisional ni more kepada sunnah Rasulullah kan. Kita berbalik kepada sunnah Rasulullah dan mungkin memanah tradisional ni daripada sudut pandang Islam juga akhir zaman nanti bila mana kita nak berperang ke apa dah tak ada senjata teknologi ke apa, memanah tradisional lah yang kita akan guna pakai, betul kan? Betul. Bang Yusof apa? Khalas. Saya ada satu soalan lah kat abang. Apa yang membuatkan abang motivate dengan sukan memanah tradisional ni? Mana-mana boleh jawab. Tak kisah, kita santai-santai saja. Okey, jadi sebelum saya di Batu Pahat, saya Mastertin di Negeri Sembilan. Jadi kat sana dah kenal tentang ilmu memanah sedikit lah. Kita dah belajar. Jadi yang pertama bila kita sebut memanah ni, yang orang familiar dia kata, ni sukan sunnah. Tapi di mana letaknya sunnah tu? Mana yang dikatakan sunnah ni? Sebab orang kata makanan sunnah ada, permainan sunnah pun ada kan. Jadi macam-macam sunnah Rasulullah ada. Tapi bila kita sebut permainan sebab Rasulullah pun bagi tahu, ajari anak kalian memanah ataupun belajar memanah kerana itu adalah permainan yang terbaik bagi kamu. Jadi takwilan para ulama berdasarkan hadis tadi ni, yang pertama bila disebut permainan. Jadi kalau selalunya lazimnya orang berpendapat bila disebut permainan ni, ni untuk budak-budak. Tapi sebenarnya kalau kita masukkan peristilahan perkataan permainan itu adalah suatu perkara ataupun aktiviti ataupun radas ataupun apa-apa medium untuk kita gunakan, untuk manusia gunakan supaya dapat kurangkan dari segi stres ataupun mengisi masa lapang dan juga tidak memanfaatkan masa pada benda-benda yang tak berfaedah. Jadi itu adalah permainan sebenarnya. Jadi maknanya bila disebut permainan ni bukan khusus untuk golongan kanak-kanak. Orang tua pun boleh main lah. Betul, boleh. Kalau kita buka sirah, kalau kita tengok antaranya Uqbah bin Amir umurnya lanjut, Allah bagi dia punya nyawanya panjang. Jadi walaupun dah tua sekalipun dia tetap memanah. Dia sampai ke lapangan memanah, para sahabat yang lain cakap, Ubah kan dah tua dah lanjut usia ni, baliklah rehat. Jadi dia kata, tak, dia kata. Sebab ada satu hadis daripada Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, beritahu, riwayat itu, barang siapa yang dah belajar memanah, kemudian mahir memanah, kemudian meninggalkan memanah sesuka hatinya, maka dia bukan daripada kalangan kami. Jadi Ubah ni walaupun umurnya dah lanjut, tapi tetap memanah. Dan dia jawab pada sahabat, dia kata, kalau tidak kerana hadis ini, maka aku akan berehat di rumah. Tetapi sebab hadis ni maka aku terus memanah. Sebab para sahabat Rasulullah ni yang saya tahu, yang saya dapat daripada guru-guru saya bagi tahu, memanah ni kalau boleh sampai bila selagi bernyawa, selagi ada jiwa, ada nyawa lagi dalam jasad ni, terus memanah. Sebab kita tak nak memanah ni hanya terhad pada di dunia aje. Betul. Sebab apa guru saya selalu pesan, kita jangan biarkan anak panah kalian berhenti di atas sasaran. Banyak sampai sasaran dah, habis gitu, pasal di dunia je lah. Jadi jangan sampai jadi macam tu. Sebab bila kita sebut sunnah ni dalam cerakinan ataupun dalam pecah-pecahan khususnya panahan tradisional ni, dia ada rukun-rukun dia. Dan jadi setiap pergerakan dalam memanah ini disertai ataupun kita dikata dilapisi dengan zikir-zikir sebagai amalan. Jadi tak ada apa yang sia-sia dalam sepanjang memanah, dari segi daripada rukun awalnya sampai yang kelima, yang terakhir pun sama. Semua ada fadilat-fadilat, ada manfaat dia tu. Betul. So memang kalau kita akan main tu memang akan ada setiap rukun dia lah. Betul. Ada zikir dia. Ada adab-adabnya. Dan dipesan oleh imam-imam panahan, memanah tidak boleh menggantikan apa-apa ibadah. Tapi memanah juga satu ibadah. Sebab tu disebut memanah sunnah ni dekat mana? Dekat mana sunnah? Semua orang boleh memanah. Jangan kata orang Islam, orang yang bukan Islam pun memanah juga. Adakah dia dapat sunnahnya? Tu bezanya memanah sunnah ni dengan memanah biasa.
Jadi yang penting memanah lah. Tapi kita nak cari inti dia tu, sunnahnya tu dekat Hadis mana. Fahan, ada Apa yang beberapa dikatakan hadis yang panahan yang menyebutkan tentang memanah, tentang fadilat memanah, tentang kelebihan memanah, berkuda dan berenang. So kita lebih cenderung kepada memanah lah. So berkuda pun kita ada juga. Kita pun ada ambil basic lah. Nak kata pro tu tak lah, tapi kita belajar jugalah. Dan kita hantar pelajar-pelajar kita untuk memanah atas kuda, kenal kuda. So Abang Sob boleh sampaikan lagi Allah. lebih dalam. Okey. Jadi sebenarnya panahan tradisional dia agak berbeza dengan panahan moden ni. Sebab panahan tradisional dia ada banyak stage ataupun ada banyak bahagian. Contoh dia yang pertama sekali adalah, ni saya bagi secara kasar je lah. Okey. Okay, saya kasar contoh dia bola dengan statik. Statik maksudnya kita memanah dalam keadaan statik, Biasa, pegun. berdiri Jadi target atau sasaran pun sama pegun juga. Yang ni memang yang paling asas sekali. Okay, kemudian dia akan masuk pada panahan pantas. Panahan pantas ni maksudnya kita, contoh kalau selalu kita shoot satu-satu kan. Tapi yang ni pelajar ataupun santri pemanah ni dikehendaki melepaskan sekurang-kurangnya 12 batang anak panah dalam tempoh 30 saat. 30 saat. 30 saat. 10 sangat. For shooting ataupun panahan pantas. Okay, kemudian dia masuk pada panahan dinamik. Panahan dinamik ni benda yang tak ada dalam moden. Contoh dia, kita ada 3 keadaan. Yang pertama, pemanah bergerak, target statik, maksudnya tak bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemanah statik, targetnya bergerak. Sama dia, betul tak? Okay. Yang ketiga, pemanah bergerak, targetnya pun bergerak juga. Gap bergerak. Jadi benda ni sebenarnya dia lebih banyak melatih pemanah untuk, yang pertama, kenal pada busur dia, keupayaan busur dia. Yang kedua, meningkatkan daya fokus dia dan juga melatih macam cakap maksudnya saraf. Maksudnya akal kita ni kontrol pergerakan kita sambil nak tarik anak panah, nak shoot dalam masa yang cepat. Masa yang pantas. Okay, kemudian bila sampai kepada dynamic, seterusnya adalah tactical. Tactical seterusnya untuk combat. Combat archery. Tapi combat archery tu bukanlah dia panah pakai anak panah tajam tembak orang tu. Saya nak tembak orang sekali. Saya pun dah berdengar. Risau kita kadang. Tengok ni tajam tu. Ini kalau kena. Okey, jadi untuk panahan tradisional ni peringkat yang seterusnya, tadi tu semua dalam kategori ground archery ataupun kita atas tanah. Okey. Selepas habis yang ni semua, ini saya ceritakan berdasarkan modul latihan Khalifah Rimayah lah. Okey, betul. Sebab mungkin perguruan lain ada susunan Ya, yang lain lah. bab dia yang lain pula kan. Jadi bila dia sebut tradisional memang tak kalah dia tu juga dengan cycle. Rotation ni contoh juga. Cuma penetapan tu berbeza lah. Jadi selepas ground archery barulah masuk untuk asas berkuda, pengurusan kuda, contoh macam mana cara penjagaan kuda, time yang baik untuk bagi dia makan, cara tukar ladam untuk apa, makanan tambahan untuk kuda. Kemudian melatih kuda, lunging kuda macam mana. Yang terakhir sekali yang tu yang memang diidam-idamkan ramai pemanah, memanah berkuda. Sebab memanah berkuda ni pada masa yang sama dia kena kontrol kuda tu ke kanan ke kiri, pada masa dia lepaskan anak panah. Betul. Jadi benda tu sedikit mencabar sebenarnya. Betul. Sebabnya saya pun kadang-kadang saya antara artis lah kan yang berada memanah berkuda. Heliza Helmi kalau kenal kan. Betul. Saya memang kagum sebabnya dia seorang wanita. Pulaknya wanita bila memanah berkuda ni dia lain macam dia kan. Mencabar lelaki ya. Betul. Jadi apa kalau memanah tradisional yang statik dengan memanah moden dan juga memanah berkuda, mana yang paling mencabar? Kalau pada saya personally memang berkuda. Berkuda lah, ya? Betul. Jadi kalau coach tak ada masalah sama memang berkuda. Memang Kuda betul. nanti kontrol agresif kuda tu. Sebab kita nak kena kontrol 3 otak kan. Otak kita, otak kuda, otak busuk. Betul. Kita nak kontrol 3 dalam satu masa. Lagi satu nak keseimbangan dan kuda tu pun sangat penting kan. Perasaan apa semua nak kena kontrol lah. Sebab busuk ni guru saya cakap dia pun seperti kuda liar. Kita perlu jinakkan dia. Contoh busuk ni karakter dia tak sama. Betul. Berbeza-beza. Berbeza-beza. Dia berbeza-beza. Ikut tengok pada tuan dia. Kalau tuannya suka pakai yang ni, kita pakai memang Tak boleh. tak ngam. Tak boleh Dia ada karakter dia sendirilah. Mungkin daripada segi tarikan kita tak sama dengan orang lain. Sebabnya saya ingatkan kalau ambil mana-mana je boleh tembak. So tidak rupanya macam tu. So untuk berkuda lain, untuk statik lain, ada longbow, horseback. Dia ada size-size dia tertentu lah. Untuk berkuda ni dia lebih cenderung pada yang pendek-pendek macam ni pendek-pendek macam ni kan. Beza kan, macam Korean pun lebih kurang juga lah macam ni, macam
Lebih kurang macam Korean lah. Cuma perbezaan kita cerita busuh lah, tradisional dengan moden. Cuma moden tu dia ada alat bantuan. Macam tradisional dia just ada aeropas saja. So kita tak ada elemen-elemen yang membantu untuk lagi konsisten, lagi tepat lah. So tradisional ni dia lebih banyak, kena banyak sangat latihan ni. Lepas tu aero tu pergi dia ikut kita punya perasaan. So kalau kita rasa macam tak senang, hati tak tenang, otak celaru, aero kita menunjukkan diri kita. Tradisional ni. Dalam Khalifah Arimaya lah. Kalau Tapi celaru otak memang terlalu lain lah. sebab kita selalu juga pergi tournament, bila kita training memang perform. Memang cantik. Memang ni boleh go ni, boleh podium ni. Dalam hati poyo kan. Bila sampai tempat game habis. Sebab kita punya hati tak jaga. Betul. Sikit cukup aku nak menang hari ni. Habis. Itu lebih kepada macam kesucian jiwa lah. Tak boleh. Memang rohani. Sebab tu Rasulullah sebut ni, kekuatan dalam manah tu apa ni yang aku nak cakap dengan kau, nak sampaikan tu, cari lah. Mana kau cari dalam kekuatan dalam manah. So kita bukan sekadar dalam kelas kita, dalam Khalifah Arimaya, kita bukan sekadar melepaskan anak panah mencari ketepatan semata-mata. Maka bila kamu memanah mencari ketepatan semata-mata, kamu akan lelah dan kamu akan penat. Tugas kita berdiri, tarik dan melepaskan. Aero tu fly tu semua kerja Allah, kena redha. Betul. Dia ada rukun-rukunnya, mazhab memanahnya, imam-imam panahan yang kita menjiwai. Kalau kita nak cakap menguasai itu agak sukar. Sebab dia memanah 200 meter ke depan. Macam kita ni 80 meter, 100 meter pun nak dapat tepat pun agak sukar lah. Sekurang-kurangnya kita menjiwai tokoh-tokoh imam panahan daripada tanah Khorasan. Ada 4 imam panahan seperti Imam Abu Hashim Armawadi, Tohir Al-Bakri, Ishaq Araki, Abdul Rahman At-Tabari. Itu dia susul galuh sampai ke Sahabi Waqqasah. Sahabat Rasulullah yang tak pernah meleset panahannya atas doa Rasulullah. Dia tak pernah meleset. Setiap kali dia melepaskan anak panah memang membunuh, mematikan. Sampai dia gering sakit, tak larat. Sampai anak dia Aisyah, bapa kau, aku dah lama tak nampak engkau memanah. Boleh tunjukkan aku tak cara panahan kau? Ambilkan aku 3 batang aero dan busur lah. Ayah dia bangun daripada katil. Ada panggilan. Jangan So ayah dia bangun daripada katil, memanah ke atas bumbung 1 batang anak panah, lalu kedua dan ketiga lubang yang sama. Inilah doa daripada Nabi ku Rasulullah. Aku sampai aku mati, kalau aku memanah, selagi nafas aku ada, walaupun aku sakit, walaupun aku melepaskan anak panah, tetap tepat sasarannya. Takkan meleset. Itu sebahagian daripada sejarah hadis-hadis dalam panahan lah. Okey, faham. Okey, sebelum tu kepada para penonton, minta maaf kalau audio kurang dengar ke dan sebagainya. Sebab kita memang buat dekat outdoor. Kita buat dekat outdoor. Jadi kita pula buat dekat pusat memanah Khalifah Arimaya ni memang betul-betul dekat tepi jalan. Dekat Peserai di Batu Pahat. Jadinya memang segala bunyi motor, kereta, semua memang dengar. Lori kena. Tak apa. Okey, jadi okey bang. Tapi soalan ni saya bagi kepada general lah. Tak kisah. Coach Yusof boleh jawab, Coach Atai pun boleh jawab lah. Macam mana pula sudut pandang ataupun point of view lah masyarakat terdahulu tentang memanah tradisional dengan masyarakat yang sekarang. Mungkin masyarakat dahulu tak ada pendedahan dengan gadget dan sebagainya. Orang sekarang ni pulanya ada gadget, telefon, TikTok dan sebagainya. Mungkin diorang ni dah memandang apa benda memanah tradisional ni. Mungkin boleh beri pencerahan sedikit. Okey, baik. Dulu pemanah dulu dia nak hidup kena memanah. Maksudnya dia nak makan kena memanah, memburu. Sekarang kita dah boleh beli kat pasar raya apa semua nak ayam. Kalau pada zaman dulu sampai nak makan, nak bela diri semua dengan memanah. Kalau kau tak mahir dalam manah pada ketika tu kau akan lapar lah. So zaman tu kita akan jumpa tak? Kalau pegang kepada hadis, kita akan jumpa zaman tu. Yang akan tinggal di akhir zaman nanti senjata yang tinggal senjata-senjata tradisional. Ya betul lah. Jadi adakah zaman tu kita jumpa, adakah zaman tu anak-anak kita
cucu-cucu kita. Kalau kita tak mulakan daripada sekarang, macam mana dengan generasi kita yang bawah-bawah tu? Contohlah dia akan jumpa zaman ketika tu, bukan kita nak cerita perang lah. Kau nak makan pun kau kena mahir untuk memburu. Keperluan. Keperluan. Sekurang-kurangnya memanah lah. Sekarang pun ada juga dekat macam orang-orang asli yang duduk pendalaman, dia masih lagi menggunakan memanah untuk memburu. Dia tak adanya guna senapang ke apa kan. Betul. Jadi kita akan jumpa tak? Kalau rasa pegang hadis, so belajarlah. Betul. So, besok. Sebab kalau untuk mungkin kita ambil 20 tahun yang lepas ataupun kita ambil 30 tahun yang lepas, waktu tu bukan tak ada. Sebab apa memanah ni adalah kalau dikategorikan senjata-senjata yang bersanad. Okey, sebab apa? Orang yang pertama memanah atas muka bumi ni adalah Nabi Adam AS. Okay, jadi yang ni sumber istilah Iliad pun ada juga, tapi ada diriwayatkan juga oleh para sahabat beritahu asal usul memanah ni. Okay, contoh dia, bukan contoh. Kita tahu Nabi Adam AS daripada syurga diturunkan ke bumi. Okay, jadi waktu di syurga, bila Nabi Adam contoh dia nak makan sesuatu, dah memang dia minta, memang dapat. Niat dia dah dapat dah. Jadi berbeza bila sampai ke muka bumi ni. Jadi apa-apa saja dia nak makan ke, nak cuba dapatkan, dia kena usaha ke arah tu. Contoh katalah, ini supaya senang faham lah. Nak makan durian. Nak makan durian kena tanam pokok dulu. Betul. Bukan tanam pokok, jam tu juga keluar buah. Betul. Jadi Nabi Adam AS pun, ni untuk senang faham je lah. Supaya bukanlah Nabi Adam makan durian, tidak lah kan. Okay, jadi katalah Nabi Adam ni tanam pokok durian. Jadi satu ketika tu, bila dah sampai waktunya mungkin, waktu buah dah keluar. Jadi tiba-tiba datanglah haiwan, ada sebahagian ulama beritahu dia kata haiwan perosak. Ada sebahagian ulama mentakwilkan kisah ni sebagai burung-burung merosakkan tanaman. Jadi Nabi Adam AS tak tahu nak buat apa. Jadi dengan kehendak Allah Ta'ala, maka Allah utuskan Jibril datang bertemu dengan Nabi Adam, membawa satu busur panah dan juga beberapa anak panah. Jadi bila sampai pada Nabi Adam AS, jadi Jibril serahkan busur. Jadi Nabi Adam tengok busur tu, dia kata nak buat apa ni? Jadi Jibril kata, gunakan busur ini untuk bunuh haiwan-haiwan perosak ni. Jadi Nabi Adam sepesalah, dia kata, wahai Jibril, aku takut. Sebab dulu waktu aku di syurga, satu kali je aku langgar perintah Allah Ta'ala, maka aku dibuang ke dunia, dibuang ke bumi ni. Jadi aku takut kalau aku membunuh, sebab membunuh tu dosa pada pendapat dia. Jadi mungkin tak tahu ke mana aku akan dibuang selepas ni. Jadi Jibril beritahu pada Nabi Adam, wahai Adam, ini perintah Allah. Gunalah busur ini dengan anak panahnya untuk hapuskan ke, untuk menghalau haiwan perosak. Maka Nabi Adam lah orang yang pertama melepaskan anak panah untuk sama ada menghapuskan atau menghalau haiwan perosak. Jadi orang pertama, manusia pertama memang Nabi Adam lah. Jadi dia lah orang pertama yang menggunakan busur panah ni. Jadi kalau zaman 30 tahun yang lepas, ada dah memanah ni dekat Malaysia, terutamanya panahan tradisional. Cuma mungkin tak berapa ramai pemanah. Tapi kalau kita saban tahun daripada, terutamanya selepas PKP lah, selepas zaman era COVID-19 kan. Betul. Sekarang ni pemanah tradisional makin ramai. Exposure terhadap pemanah tradisional ni dia lagi meningkat lah. Betul. Jadi makin ramai. Tapi kalau ikutkan, kalau di Batu Pahat saja pun dah beribu pemanah yang ada. Cuma tak nampak je. Jadi itu kalau di Batu Pahat. Kalau di seluruh semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, saya rasa lagi ramai. Betul. Kalau dihimpunkan, wallahualam berapa ramai ada pemanah. Satu pemanah kalau di Batu Pahat ni banyak ke? Kalau setahu Coach Yusof. Sekat yang saya tahu ramai. Banyak lah. Memang banyak persatuan, banyak kelab. Itu macam kami pun dulu 2 kelab jadikan satu. Jadi merging. Ada banyak. Memang ada banyak kelab. Saya rasa bukan di Batu Pahat saja, contoh macam Johor Bahru, Pontian contoh dia. Macam Pasir Gudang, Segamat, memang banyak kelab pemanah tradisional. Cuma bukan beza lah, maksudnya macam kami Khalifah Harimaya, kami menyampaikan, kita berkongsi ilmu panahan tradisional bermazhab. Macam yang Coach Hatta beritahu tadi, ilmu panahan bersanad ni, bermazhab ini sanadnya sampai ke Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi bermakna kami bukannya kami cipta sendiri teknik-teknik ni, kami mimpi dapat ilham ke tidak. Memang benda ni memang berkitab. Jadi contoh dia ada 2 kitab besar dalam memanah. Yang pertama adalah kitab Furusiah Muhammadiyah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, kemudian bawahnya lagi ataupun kitab yang kedua adalah kitab yang ditulis ataupun dikarangkan oleh Imam Taibuga Al-Israfi Al-Hadrami. Al-Yunani. Tiga dunia gelaran dia. Jadi kitabnya judul, dia ada banyak kitab. Jadi antara judul kitab yang kami guna sebagai panduan kami adalah kitab Al-Gunyatul Ma'rifatul Ramji. Jadi kitab Al-Gunyah adalah, itu singkatan dia kitab Al-Gunyah lah. Jadi macam yang Coach Atai beritahu ni, ulama Khurasan. Maksudnya 4 imam ni adalah daripada Khurasan.
Jadi sampai kemari sampai pada Tuan Guru Gurunda Habib Qori Afrizan di Temburu, Indonesia. Kemudian sampailah kemari. Sebab kali di Nusantara ni antara orang yang diberikan Allah Ta'ala kelebihan untuk menterjemahkan kitab-kitab panahan ni dalam bahasa Nusantara ataupun bahasa Melayu adalah Habib Qori Afrizan lah. Jadi kami mengambil sumber daripada Gurunda Habib Qori Afrizan. Terima kasih banyak. Nampaknya okey, selesai sudah segmen pertama kita iaitu pengenalan saja kepada memanah tradisional. Dan baru segmen yang pertama pun banyak dah input sebenarnya kita dapat pada malam ini. Masya-Allah. Ya, sebenarnya orang ingat memanah tradisional ni cuma memanah macam tu saja. Ada mazhab-mazhab dia yang kena belajar. Ada kitab-kitab dia juga. Betul. Bukan main tembak saja. Kalau main tembak saja memang tak kenal lah apa semua kan. Dulu pun main tembak je. Tahu-tahu sengit dulu kena. itu salah teknik ataupun salah mazhab tu kamu. Okeylah. Kita berehat seketika dan kita akan kembali ke segmen yang kedua. Ya. So stay tune di dalam Pedaski Podcast. Awak semua suka makan snack tak? Sebab dekat tangan saya ni ada satu snack yang bernama MF Stick. So basically MF Stick ni dia ada 3 jenis perisa tau. Dia ada spicy cheese, BBQ and sweet corn. And kalau awak nak tahu, ianya datang dengan 2 saiz iaitu mini pack dan jumbo pack dan harga dia sangat murah. So kalau awak nak tahu berapa harga dia, jangan lupa follow MF Stick HQ. Ingat, MF Stick reach us. Bye-bye. Okey, kembali bersama kami Pedaski Podcast. Okey, ya, segmen kedua kali ini kita lebih nak masuk kepada memanah dan juga kepada sosial masyarakat kita pada masa kini. Tapi sebelum tu kan, saya nak juga sentuh pasal kereta ni. Betul. Saya dah usang dari tadi kereta ni. Okey, siapa coach. punya kereta ni? Kereta siapa ni, coach? Kereta saya. Kereta coach Atai. Share. Tahun 2000 apa ya? 2011 lah. Nampak. Kereta pun orang kata tu okey lah. Just nice. Nampak bang? Okey bang. Okey, tapi sebelum tu kita nak masuk lebih lanjut berkenaan dengan memanah tradisional kepada sosial masyarakat ni. Kalau abang melihat lah pada jangka masa yang sekarang ni, abang tengok macam mana? Ataupun coach ni boleh tengok macam mana memanah tradisional ni, orang kata tu terhadap pembangunan insaniah masyarakat pada masa kini. Sebab masyarakat pada masa kini teruk. Bukan kita nak kata teruk lah dikit. Teruk tu tidak. Tapi orang kata itu macam keterlaluan. Macam contoh macam main motor, merempit yang orang kata itu. Macam tu. Merempit 24 jam saya. Saya nak marah ikut baran saya. Tak boleh pula kan. Tapi abang rasa coach ataupun coach Yusof ataupun coach Atai boleh terangkan memanah tradisional ni terhadap pembangunan insaniah generasi pada masa gini sosial. Daripada dia main motor. Ya Allah. Daripada main motor baik mana? Okey bang, boleh terangkan Allah. Dia macam mana ya? Pesan Habib Qori, cukup sekali kau mengajak orang memanah. Cukup sekali. Jangan sampai 2-3 kali. Sebab hukumannya keras kalau dia meninggalkannya. Kau layak. Dia layak diberi hukuman. Itu hadis daripada Nabi lah yang sebut. So kita mungkin dengan podcast ni yang masyarakat boleh nampak apa yang kita boleh dengar dan lihat apa yang kita cuba sampaikan, seronoknya memanah ni, bestnya dalam inti memanah ni. So sekarang ni pelajar-pelajar kami ramai daripada aliran-aliran agama. Macam sekolah madrasah, tarfiz, sekolah-sekolah agama. Mungkin dia lebih terdedah daripada cikgu-cikgunya. Dia syorkan untuk belajar perkara-perkara sunnah lah. Kita boleh ambil pelajar-pelajar luar, tak ada masalah. Tapi yang bagi hidayah tu, yang bagi hidayah tu Allah. Kita cuma boleh sampaikan je. Betul. Dakwah talaki macam ni mungkin
dengan apa podcast interview kita ni kita, dapat masyarakat anak-anak muda dengarlah sekurang-kurangnya terdetiklah Allah bagi hidayah untuk dia untuk sambung generasi memanah ni. Sebab kita pun umur dah macam gini tak tahulah sampai bila hidup kan. Kalau kita tak mewarisi, siapa lagi nak mewarisi sukan sunnah ni. Betul. Jadi Kosok ada nak tambah? Pada saya, ni pandangan saya lah. Pada pandangan saya, sama tak jauh beza dengan Muay Okey. Jadi sebenarnya memanah ni satu perkara yang tak ramai tahu. Ramai sebut memanah ni sunnah kan. Memanah semua. Saya tanya, ni sukan sunnah. Semua boleh cakap macam tu. Tapi pengamat ataupun pemerhatian terhadap apa yang dikatakan sunnah, perkataan sunnah tu mungkin kurang jelas ataupun tak disampaikan, bukan kurang jelas. Mungkin kurang ataupun terlepas pandang mungkin. Ataupun tiada pihak yang cuba mengetengahkan. Betul macam kami, Khalifah Rimaya, kami selalu cuba untuk kita hantar pada pihak sekolah ataupun masjid dan surau, kami cuba nak masuk. Nak masuk bukannya nak suruh, nak paksa orang-orang, tidak. Kita nak sampaikan, nak tarbiyah, nak sampaikan apa kelebihan memanah ni, macam mana nak memanah. Bukan kita mengajar untuk join Khalifah Rimaya, bukan macam tu. Tapi kita nak, tugas kami adalah menyampaikan ilmu memanah ni. Jadi ada yang menyambut, ada yang tidak. Tu pun macam pulang. Tu pun macam Coach Atai bagi tahu tu hidayah. Betul. Kami macam mana kalau contoh tim-tim kartun tu sampaikan dakwah ataupun menyampaikan tabligh. Menyampaikan tu adalah tabligh lah perkataannya kan. Betul. Okay, jadi macam tu juga kami. Jadi macam anak muda sekarang ni, macam yang kita pun faham, tak boleh nak sekat. Suka tak suka memang benda tu berlaku. Inilah zaman dia. Okay, banyak terdedah pada gadget contoh dia. Jadi sebenarnya bila memanah ni sebenarnya kita melatih para pelajar yang pertama sekali menghargai masa. Jadi bila dia memanah ni, yang pertama masa tu dia tak habiskan pada gadget. Sebab bila kita bukan Benda yang larang. betul. Kadang-kadang kita faham antara risiko yang dihadapi oleh ibu bapa zaman sekarang ni adalah gadget. Betul. Sebab apa, benda-benda lain mungkin dia boleh jaga. Tetapi gangguan ataupun orang kata stigma ataupun pengaruh daripada gadget ni sukar untuk dibendung. Betul. Walaupun kadang-kadang di sekolah dia keluarkan gadget dan dia kata ni gadget ni untuk belajar saja. Tapi pelajar makin lama makin mijak kadang-kadang. Kadang-kadang cikgu tak tahu macam mana nak unblock, dia lagi tahu. Betul. Dia letaklah macam mana block dekat dekat Google, tak boleh masuk website yang tu semua, tapi tetap dia boleh buka. Sebab apa, pelajar zaman sekarang ni kecerdikan tahap kecerdasan akal tu lebih. IQ mereka tu lebih tinggi kan? Betul lah. Jadi bila pelajar kita dedahkan dengan memanah dan juga mereka gunakan masa untuk memanah tu, yang pertama kita dapat kurangkan berapa jam masa daripada kalau dia 2 jam untuk mengadap handphone ni kan. Tapi dia tukar switch pergi pada memanah tu lebih baik. Betul. Sebab yalah, kalau kita tengok pun dalam Quran sendiri pun ada menyatakan wal'as, demi masa dan sebagainya. Yalah, ustaz saya pun pernah berpesan, betul bab kata pepatah Arab tu, masa tu ibarat pedang. Betul. Kalau lambat saja boleh dipotong. Habis kan? Betul lah. Memang orang kata itu yalah, pengamatan orang kata tu menepati masa. Selain tu, daripada tu apa coach yang orang kata tu ditekankan di dalam memanah ni sebenarnya? Okey, jadi bagi kami saya ambil konteks. Okey coach. Ada Ada menu pedas-pedas. Saya dengar ni semua berkata ni yang pedas-pedas ni. Aduh. Ada Maggi pedas. Okey coach, boleh sambung. Okey. Jadi saya ambil terms daripada Khalifah Rimaya lah. Macam Khalifah Rimaya, pelajar kami bila pelajar masuk ataupun bersetuju untuk sertai tim pemanah Khalifah Rimaya ni, yang pertama kami terapkan adalah dari segi adab. Sebab adab itu mendahului ilmu. Sebab orang yang berilmu, tinggi ilmunya, tak semestinya dia beradab. Tapi orang yang beradab ini walaupun kurang ilmu tapi Allah akan cukupkan. Tambah-tambah lagi memanah. Sebab apa? Dalam sabda Rasulullah beritahu, Allah berfirman, aku akan cukupkan para pemanah. Jadi cukupkan tu tak bermaksud kalau dia miskin jadi kaya. Tapi cukup. Sebab dalam Al-Quran pun, kalau tua lawannya muda. Kalau sihat lawannya kurang sihat ataupun sakit. Tapi dalam Al-Quran tak mengajar kalau kaya lawannya miskin. Tidak. Allah kata kaya lawannya cukup. Allah tak kata kalau kaya kalau tak kaya miskin, tidak. Allah kata kalau kaya ni lawannya adalah cukup. Sebab apa kadang-kadang kita tengok ni, kita balik pada keberkahan lah. Keberkahan. Jadi macam tu bila kita mempraktikkan ilmu panah ni, sebenarnya memang kerana Allah semata-mata. Betul. Sebab ada satu kata-kata daripada ulama bagi tahu,
barang siapa atau kalau nak ikut full dia punya frasa memang agak keras. Dia kata celakalah para pemanah yang memanah kerana kemasyhuran dunia. Kerana mereka tiada bezanya dengan para pemanah yang ingkar perintah Rasulullah ketika perang Uhud. Sebab apa? Ni kalau kita nak, bolehkah kita kupas sejarah banyak Boleh. Saya cuba ringkaskanlah. Boleh. Kalau kita tengok, kita balik pada sejarah Rasulullah SAW. Okay, perang yang pertama dalam Islam adalah Perang Badar. Okay, Perang Badar ni yang menyertai ahli Badar ni sebenarnya bukannya berkendak 300, tapi ditawarkan pada penduduk Madinah, tapi tak ramai yang join. Sebab kata nak menghadapi musuh 1,000 orang. Sekarang kita yang kecil-kecil anak ni boleh lawan, boleh makan ke 1,000 orang ni kan. Jadi bagi orang yang beriman betul-betul percaya pada Rasulullah SAW, maka dia ikut. Kita dapat yang 300 orang. Ada ulama berpendapat 300, ada yang kata 313. Jadi kedua-duanya tak jauh daripada 300. Okay. Jadi 300 orang ni dengan takdir Allah Ta'ala, Perang Badar menang. Jadi bila menang perang, maka akan bawa balik serampasan ataupun ghanimah. Bahasa Arab je panggil ghanimah. Jadi bila sampai ghanimah tadi dibawa balik ke kota Madinah, maka diagih-agihkan. Jadi masyarakat di Madinah waktu tu dah, kalau perang ikut Muhammad memang confirm menang ni, berkaya raya. Sebab harta rampasan perang ni benda yang berharga, mungkin ada emas kat situ, barang-barang berharga semua lah. Betul. Senjata-senjata yang mahal, yang bagus-bagus kualiti. Jadi bila kempen perang yang kedua Uhud, jadi ramai yang nak join perang. Sampai Rasulullah kena buat selection pula kan. Jadi ramai. Jadi waktu tu orang ada antara yang join perang ni, dia tak nampak nak menang ke situ, dia nampak kekayaan. Harta. Dia nak harta tu. Kemasyhuran. Jadi nak perang ni, aku takut mati. Jadi macam mana nak minimumkan kebarangkalian kau mati dalam perang ni? Kau mana jarak jauh, range attack jauh-jauh, jadi tak mati. Jadi jauh daripada musuh. Kalau main berpedang dari depan-depan one-by-one, tak mati pun putus kaki, putus tangan ataupun calar bala badan kan. Betul. Jadi tak nak yang tu, dia bermanah. Jadi bila sampai ke kempen perang Uhud tu, maka Rasulullah perintahkan para pemanah duduk atas bukit. Rasulullah dah pesan awal, dia kata, apa pun yang berlaku, sama ada menang ataupun kalah, jangan tinggalkan pos kalian. Itu perintah Rasulullah. Rasulullah kata, apa jadi pemenang ke kalah, tetap jangan tinggalkan pos. Jadi bila fasa pertama peperangan, ketika tu umat Islam, tentera Islam menang. Jadi tentera-tentera kufar ni dia balik. Bukan dia balik, sebenarnya dia lari. Jadi dia lari, dia tinggalkan banyak ghanimah kat bawah tu. Ramai yang gugur. Jadi yang atas bukit ni, pemanah ni nampak, ghanimah banyak. Sampai lupa ke perintah Rasulullah, kata jangan tinggalkan pos. Jadi bila dia nampak tentera musuh dah tak ada, ramai-ramai turun. Tinggal beberapa gerak yang duduk atas bukit. Setiap dia yang di atas bukit cakap jangan turun. Rasulullah kata jangan turun, tapi turun juga yang ghanimah. Tapi waktu tu tentera kufar pusing balik bukit, dia serang dari belakang, habis hancur. Itulah kalah sampai Rasulullah pun luka dalam perang. Disebabkan dia nak mengejar kenikmatan dunia, mereka meninggalkan kelazatan yang Allah tak bagi tu kan. Masya-Allah. Mana pun boleh jadi munafik. Betul. Sebab tu kita unsurkan dalam pelajar-pelajar kita ni adab tu. Betul. Sehingga kan adab tu kamu nak melihat musuh orang pun minta izin. Betul. Contoh, boleh saya tengok? Silakan tengok, baru boleh tengok. Tengok saja tak boleh pegang. Boleh saya pegang? Silakan pegang. Baru pegang. Pegang saja, tengok. Boleh saya tarik? Tarik pun minta izin. Itu ada adabnya. Sampai macam tu sekali. Ada adab ni. Setiap perilaku kita tu mesti disertakan dengan adab. Ya. Silakan seorang kan. Itu seronoknya memanah tradisional ni. Untuk masyarakat, untuk generasi kita, cuba ceburi. Yang saya minta, jangan kamu belajar dekat YouTube, Google, carilah guru. Guru-guru memanah tradisional ni banyak. Kelab-kelab tu banyak. Guru-gurunya ramai. Belajarlah. Dengan kamu belajar dekat YouTube, dekat Google, maka tak dapat adabnya, keselamatannya. Itu yang suka-suka memanah monyet dan semua. Kita tak nak macam. Ada kawan-kawan saya yang lara dulu. Memang gedegak lah. Degil apa semua kan memang. Tapi Alhamdulillah, saya jumpa dia sembang pasal manah. Saya terkejut juga. Bagus lah, teruskan manah. Teruskan cari guru, belajar. Kita belajar lebih, kita mendalami, menjiwai, sehinggakan pelajar-pelajar saya ni memanah sampai menangis. Melepaskan anak panah, saya bagi dia amanat. Mereka lepaskan anak panah, dia sampai menangis. Penghayatan dia. Ya, dia
Sebab Islam sampai dekat kita ni dah mudah sekarang. Betul. Jadi zaman dulu nak sampai ni Islam pada kita tu dengan benda ni lah. Benda-benda macam ni lah. Ya, sampai kat pada kita ni mudah lah sekarang. Jadi sedih lah bila disebutnya memanah ni diorang sambil lewa. Jadi kadang-kadang anak-anak ni nak, tapi mak bapak. Betul. Satu bahaya. Kalau cerita bahaya, senjata yang kita main, apa jua senjata yang kita main, memang dia membunuh dan boleh terbunuh. Maka sebab itulah kena cari guru, kita ajar dia. Kadang-kadang kalau anak kita tu pergi sekolah bawa pensel, kalau kita ajar dia cara membunuh menggunakan pensel, ramai cikgu mati. Sebab kita tak ajar dia. Ya, macam John Wick. Dapat kita Betul. Sebab tu kita nak memanah mesti kita cari guru, belajar, awalnya belajar adabnya, keselamatannya diterapkan. Jangan suka-suka. So kita tunjuk anak panah ke arah orang pun tak boleh. Selagi kamu angkat walaupun busuk macam ni je. Betul. hero ni, tak boleh tunjuk kau sana. Tak boleh. Adab dia tu. Ya, selagi kita angkat menunjuk kepada orang ataupun binatang, maka malaikat akan laknat sehingga tangan kamu turun. Betul. Jangan main-main. Sebab tu kita ada cara bawa anak panah, pegang matanya. Bawa macam ni. Jaga. So sahabat Rasulullah dulu ada waktu solat, dia cakap tinggalkan anak panah kalian di luar. Betul. Takut cederakan orang dalam masjid. Tapi busur bawa. Rasulullah ada 9 batang busur dan ada nama-namanya. Dan Rasulullah pernah bawa busurnya tidur dengan saking sayangnya. Betul. Dan kita ada adabnya cara bawa busur. Macam mana? Cara pegang busur. Kita lebih ada 2 kaedah. Satu sangkut kat bahu. Kalau para sahabat dan imam panahan dia peluk. Betul. Dia bawa peluk. Dia bawa nak pergi ambil nak panah tu, dia peluk busur dia. Dan bagi nama pada busurnya. Ni seronoknya dalam manah tradisional dalam Khalifah Rimayah lah. Kita cerita Khalifah Rimayah. Kat pemanah-pemanah lain tu mungkin ada. Ada, tapi kita cerita kita punya lah. Kita terapkan ada adabnya, sayangnya dengan peralatan. Kalau memanah tak kena, tak tepat, jangan marah busur, jangan marah arrow. Marah diri sendiri. Sebab musuh seorang pemanah ni adalah dirinya sendiri. Engkau silap, engkau mati. Itulah dia. Mungkin tadi macam pengurusan emosi. Mungkin terlalu banyak emosi, tak kena pada sasaran, tak tepat pada sasarannya kan. Macam tu. So, dia emosi. Satu lagi dulu sahabat, kalau dia emosi, dia stres, dia gimana? Betul. Ya, dia hilangkan. Menghilangkan Dia stres juga. menghilangkan stres, menghilangkan emosi, kusut masai. Betul. Dia menghilangkan. Kebuntuan. Sebab setiap kali kita masukkan anak panah, ada kelebihan dia, kita tarik ada kelebihan dia, kita melepaskan, dan ketika kita ambil, kita mencabut, semua ada dia punya darjat-darjat dia. Dia bukan sekadar lepas cari poin masuk tournament. Kita pun adalah pelajar-pelajar kita yang kita hantar pergi tournament. Sebab apa kita hantar? Sebab sekarang nak tackle budak zaman sekarang mesti ada keseronokan. Apa jua sukan, apa jua permainan, mesti dia rasa benda ni nak seronok lah. Sebab mindset orang dah Brainwash. ya, dah dimainkan dengan generasi sekarang, dengan waktu-waktu sekarang ni, zaman-zaman sekarang. So, kau mana, kita akan lead kau, boleh masuk tournament, wakil Johor, wakil kebangsaan. Betul. Jadi kita minta masyarakat dan utama sekali bangsa kita lah, jomlah kita memanah. Betul. Betul. Nampak. Okay. Kita kena memanah. Kalau boleh memanah hilangkan stres. Tapi kalau tak kena, tak stres ke? Sebab tu ada belajar rukun tenang, sabar, ikhlas, redha. Yang penting kita melepaskan. So dalam setiap kita tarik, semua kita akan baca. Ya, ada zikirnya yang kita ajar. Ada zikir-zikirnya, ada doa-doanya. Contoh yang kita pemanah-pemanah ni banyak gunakan doa wama ramaita isramaita walakin Allah harama. Doa-doa tu yang kita banyak gunakan sebelum memanah. So kalau kita memanah, ada zikir-zikirullah yang kita terapkan, yang kita ajarkan. Kena tak kena, alhamdulillah. Bukan kita memanah ni mencari ketepatan semata-mata. Tidak. Kita mencari redha Allah. Sebab 3 dengan sebatang anak panah, 3 janji Allah. Tolong terangkan Abang Sob. Masya Allah. Sebatang anak panah. Okey. Jadi ada beberapa hadis. 3 semua banyak nombor 3 juga. Okay, yang pertama ada yang pertama lah hadis Rasulullah beritahu yang disampaikan. Okey. Satu anak panah yang dilepaskan kerana Allah ini, yang pertama menaikkan satu martabat.
Ataupun ada ulama beritahu dapat pahala. Satu Betul. lah. Okey. Yang kedua, dengan satu anak panah yang dilepaskan kerana Allah itu menggugurkan satu dosa. Ada ulama cakap dosa kecil, tapi wallahu alam. Jadi yang penting adalah dosa, menggugurkan dosa. Yang ketiga beritahu satu anak panah yang dilepaskan kerana Allah itu ibarat memerdekakan seorang hamba. Itu fadilat dia. Itu. Masya Allah. Merupakan Nampak seorang- banyak fadilat dia sebenarnya, kebaikan ni kepada orang cakap tu sosial masyarakat kita pada zaman edan ni, orang kata lah, pada zaman masyarakat pada masa gini. Dan tapi ni soalan ni lari sikit daripada konteks sosial. Khalifah Arimaya ni dia daripada lapisan, orang kata tu lapisan peringkat usia ke? Maksudnya ada limit usia ke? Nak join Khalifah Arimaya ni. Macam saya, macam kami rasanya tak ada kot. Kita ambil je siapa yang nak belajar. Budak kecil, dia dah faham bahasa, kita ambil. Contoh umur dia 3 tahun, dah faham. Okay, awak pergi sana, pergi. Awak pergi sini, pergi. Awak duduk. Kita akan ada uji dia, ada eksperimen dia lah panggil. So boleh, okay, kita boleh ajar dia. Sampai umur sekitar tak kisah, yang penting dia larat untuk menarik anak panah dan berdiri di tengah panas. Kalau 30 tahun tak faham bahasa macam mana? InsyaAllah kalau Soalan dari produsen. Kalau dia memanah, dia faham bahasa. Allah akan bagi kelebihan pada hambanya yang memanah kerana Allah. Betul. Dan akan sucikan jiwa. Dan kalau ni antara pengalaman kami lah. Antara pemanah kami yang seawal umurnya 4 tahun. 4 tahun paling awal. Paling awal 4 tahun. Masya Allah. Yang paling senior sekali saya mengajar seorang nenek umurnya 65 tahun. Masya Tapi memanah juga. Dikin 4 tahun masih isap susu. Saya 4 tahun pun masih tak ada lebih. Tapi dia orang 4 tahun 4 tahun dah. Masya Allah. Sebenarnya saya pun waktu ni pun cemburu lah. Kalau di usia 4 tahun, sebenarnya malu juga pada kita. Bagaimana kami saya bersama juga. Kita pun dah terlambat. Macam saya pun akhir dah terlambat lah. Allah bagi hidayah petunjuk tu. Dah terlambat lah. Tapi kita nak lahirkan biar pelajar-pelajar kita tak rasa terlambat macam kita. Aku dia seumur macam ni, aku dah memanah sampai aku mati. Kita nak Tapi mati. sekurang-kurangnya Coach Yusof dengan Coach Atai dah, InsyaAllah betul orang kata itu pahala tu, mengajar perkara-perkara sunnah Rasulullah ni, Masya Allah. Satu perkara yang betul. Satu perkara yang orang kata tu tak semua orang dapat rasa. Betul. Tapi Coach Yusof dengan Coach Atai diberi kelebihan untuk mengajarkan sunnah Rasulullah SAW tu kan. Masya Allah. Jadinya teruskan mungkin ada persoalan yang nak dibangkitkan berkenaan dengan sosial masyarakat. Lah. Boleh. Kongsi-kongsi. Kalau memanah ni pun kan banyak adabnya kan. Betul. Pada saya adab tu memang perlu diterapkan dalam Memang. Di Wajib kita. lah. Wajib. dan apa kalau macam budak-budak muda zaman sekarang ni yang kurang adabnya terhadap orang. Adakah diorang ni patut di macam mana yang cakap elok mana? Adakah dia orang ni orang kata tu nak tekankan soal adab, adakah dia orang ni selepas ini kena masuk mana? Baru adab tu betul. Adakah persepsi dia macam tu? Okay, adab ni dia ilmu sebenarnya. Banyak orang cakap ilmu dulu ke adab dulu. Banyak orang cakap ilmu dulu. Kalau banyak orang cakap adab dulu. Kalau macam saya terbalik. Cakap ilmu dulu baru adab. Ilmu apa? Ilmu adab. Sebab ilmu tu, sebab adab tu perlukan ilmu. Tak tahu Kita tak tahu, kita kena belajar. Bila kena belajar, benda tu jadi ilmu. So bila orang tanya adab dulu atau ilmu dulu, saya cakap ilmu dulu. Bukankah adab dulu? Belum tentu orang berilmu untuk orang beradab. Tidak. Kalau aku ilmu dulu, ilmu apa? Ilmu adab. Kita belajar adab dulu. Bukan saja belajar adab ni dengan memanah, tapi lebih mudah. Lebih tak ada protokol. So kalau nak belajar adab ni kena masuk pondok. Kena masuk sekolah tahfiz, madrasah. Ada apa nama tu? Dia ada khas sekolah adab, belajar adab. Contoh seminggu 3-4 kali kat ni akhir hari kita belajar adab. So kalau memanah ni dia lebih mudah lah kalau kita masuk awal-awal kita terapkan adab. Bukan saja adab memanah, adab dengan guru, adab dengan orang, adab dengan memanah, adab di tempat memanah, adab dengan mak bapak. Betul. Dengan keluarga. So lebih mudah lah. Kalau kita cerita bab mana lebih mudah, kalau nak belajar adab, belajarlah memanah. Betul, sebabnya yalah saya pun selalu terdengar juga di dalam hadis hadis-hadis
Tapi ni betulkan saya Coach Yusof, kalau saya salah betulkan saja. Banyak dalam tiga hadis ada ilmu tanpa adab umpama pokok yang tidak berbuah. Yes. Betul ya? Betul. Yalah. Banyak ilmu ni perlu disertakan dengan adab. Sebabnya ilmu pun dia duduk dalam hati orang yang suci. Duduk dalam makhluk yang suci. Dia tak akan duduk dalam hati orang yang kotor ni kan. Jadinya perlunya ada ilmu dan juga adab. Dia kena seiringan lah benda tu kan di dalam mana sekalipun kan. Apa nak adab, kita kena belajar dulu. Betul. Disebabkan itu di dalam memanah ini sendiri pun dia ajarkan soal adab, soal percaturan strategi, betul tak? Itu sebenarnya yang diterapkan di dalam Khalifah Ar-Rimayah itu sendiri. Jadinya soalan-soalan yang orang kata itu mungkin mendekatkan masyarakat dengan sukan memanah ini apa sendiri. Dia memberi satu POV orang kata tu, sudut pandang yang sekarang ni. Mungkin dulu orang cakap mana tradisional macam ni tapi lepas Coach Yusof dengan Coach Atai dah bagi penerangan ni, mungkin masyarakat di luar sana dah boleh start lah kita untuk beralih kepada sunnah Rasulullah ini ya. Dia boleh start lah untuk join Khalifah Ar-Rimayah ni kan. Betul tak bang? Okay, jadinya soalan saya yang mungkin yang terakhir lah di dalam segmen ini sendiri. Abang boleh nak, adakah abang Coach boleh nampak potensi memanah tradisional ni di peringkat yang lebih tinggi? Mungkin dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Sebabnya mungkin di peringkat kita orang tak berapa nampak benda ni memanah tradisional. Dan mungkin kalau memanah tradisional ni dipertandingkan contoh macam kejohanan Olimpik ke apa, di peringkat yang lebih tinggi benda tu. Olimpik ke mana ni? Betul. Sebabnya yang selalu kita tengok manah moden yang guna, yang ada orang cakap apa, aim dia kan. Betul. Yang ada aim. Jadi mungkin satu masa nanti memanah tradisional ni makin orang kata tu dinaik taraf kan, mungkin dipertandingkan di peringkat antarabangsa dan mungkin boleh masuk ke dalam Olimpik dan sebagainya. Pada berapa awam macam mana? Saya duk. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita sebut tentang pemanahan tradisional ni, adakah boleh sampai tu peringkat yang lebih tinggi? Sebenarnya ada. Dah sedia ada, dah lama dah ada. Cuma macam tu saya cakap tadi lah, satu kurang pendedahan, dia tak famous. Contoh macam kalau sebab kita selalu dijajakan ataupun dalam media apa selalunya, kalau memanah ni yang sampai ke yang peringkat sukma, yang sampai wakil negeri, wakil negara, kita banyak tengok contoh macam Olimpik kan, semua panahan moden. Dia ada bantuan dia lah kan. Jadi kalau senario di Malaysia ni pula, kalau tengok panahan tradisional ni, mereka bergerak dengan kelab. Persatuan memanah tradisional mana-mana tempat. Jadi mereka bergerak on their own. Dia tak ada satu badan yang berada di belakang dia yang support. Tolong naik atas. Jadi dari segi contoh macam bukan kita nak kata semua pemanah tradisional ni semua orang yang kaya-kaya, tidak, bukan macam tu. Okay? Sebab kalau macam kami menghantar wakil untuk pergi pertandingan, yang pertama kita tak ada support, tak ada sponsor. Memang kurang, memang yang tu memang kekurangan lah. Okay? Jadi kita tak ada sponsor yang besar untuk bantu. Kadang-kadang ada pemanah kita yang layak boleh pergi luar negara. Dia ada kelebihan, keupayaan tu memang ada, tapi disebabkan kegagalan ekonomi ataupun kekurang mampuan dia untuk nak gunakan kewangan untuk ke sana, maka terpaksa lah kena reda je lah keadaan tu. Jadi sebenarnya kalau nak cerita tentang pertandingan, contoh saluran untuk panahan moden ni dia banyak melalui sekolah. Betul. Dia ada MSSD, MSS negeri J, kemudian masuk ke MSSM kan. Jadi kalau untuk panahan tradisional ni cuma tahun lepas baru start. Itu pun beberapa daerah saja yang ada masuk dalam MSSD. Contoh kalau kami di Batu Pahat ni masih belum lagi. Belum diterima lagi. Dia ada. Kita ada usaha untuk masukkan. Cuma tak ada. Itu kalau saluran sekolah lah. Tapi kalau untuk panahan tradisional, kita ada International Heritage Archery, IHA. Contoh dia, kita ada International Horseback Archery yang luar negara. Contoh macam kalau kita sebut, kalau dia kat Asia ni, Fatih Kupasi, Turki. Ramai pemanah Malaysia yang pergi ke yang join Fatih Kupasi. Jadi champion. Contoh antara guru kami Sifu Rafai. Dia pun beberapa kali jadi juara di Turki. Cuma dia semua disambut, dia masuk media, tak menang balik je lah. Tapi tak ada dia pergi susah bayar dia apa semua, tak ada orang tahu. Macam berkuda tahun lepas yang ada hepa dengan abang dia,
Dia mewakili Malaysia ke Indonesia bang. Betul. Ke Indonesia mewakili Malaysia untuk panahan berkuda. Menang. Oi. Dia dah menang baru jadi satu situasi, satu senario baru. Oh, baru macam Baru masuk kat media apa semua. Claim Malaysia claim ni pemanah Malaysia semua. Dia tak tahu masa asalnya dia nak pergi tu dengan kumpul duit jual kuih. Betul. Minta Bantuan bantuan daripada kelab-kelab pemanah untuk dia untuk pergi duit. Usaha sendiri, tapi bila mana dah naik dia macam tu lah. Itu senario di Malaysia dia macam tu lah. Kita tak boleh nak buat apa, kita tak boleh nak lari dia mula-mula macam tu kan. Kalau macam kami pemanah tradisional Khalifah Rimayah ni, kita sampai pernah mewakili negeri Johor. Tahun 2023, 2024 kita ada Khalifah Rimayah mewakili negeri Johor ke peringkat kebangsaan. Kalau contoh kalau peringkat negeri tu memang ramai lah. Memang sangat ramai. Sebab apa kami? Sebab ada orang cakap tak boleh belajar tradisional ni, tak boleh masuk pertandingan. Nanti diorang jadi riak, jadi takabur. Tidak. Pada kami macam ni. Ibu bapa invest ataupun mereka melabur untuk hantar anak-anaknya masuk kelas memanah. Jadi at least ibu dan ayah nak tahu setakat mana ataupun tahap anak dia tu dah mahir macam mana. Jadi pertandingan-pertandingan yang ada dan juga yang peringkat yang macam peringkat negeri, peringkat daerah ataupun peringkat negara ni ataupun peringkat kebangsaan ni adalah satu benda yang parent nak tengok. Saya sama ni, saya masuk anak belajar berbulan-bulan, bertahun belajar, apa dia dapat? Sebab kalau nak jawab soalan apa yang dia dapat tu terlalu subjektif. Sebab sebenarnya bila memanah ni dia pembangunan kendiri. Lagi tu belajar lebih tenang, lebih fokus. Contoh macam kami background pelajar daripada pelajar tahfiz ataupun madrasah ni yang banyak menghafal kan. Jadi diakui oleh para asatizah beritahu pelajar sekian ni dulu dia ni degil, nakal. Jadi kalau dibagi assignment ataupun target untuk hafalan untuk syahadah ni lambat. Tapi bila dah mula memanah, tapi bukanlah kata dengan memanah dia hebat, tidak, bukan. Mana benda tu membantu dia lebih fokus. Betul. Sebab apa? Memanah ini bukan sekadar sukan semata-mata. Sebab apa? Dari segi ataupun in forms of kesihatan, healthcare sangat membantu. Contoh dia memperbetulkan postur badan, memperbetulkan saraf, betul lah, pernafasan. Kat situ pun dapat membetulkan betul. Kesihatan. Sebab ada satu ni pengalaman saya di Negeri Sembilan lah. Ada seorang ni dia memang rabun. Dia memang rabun. Jadi dia memang kalau tuan tengok dia shoot 10 meter tak payah jauh, 10 meter memang kalau target bat tu dia pakai seorang memang tak nampak. Arrow-nya ke mana-mana pergi dia. Tapi sebab dia secara konsisten setiap hari dia keluar memanah selama tak sampai 3 bulan. Satu kali kami lepak malam, macam contoh kita lepak kedai makan, dia telefon, tanya kat mana kan? Cakap kami dekat Seremban kan. Sekejap lagi dia sampai kata Dan. Tapi cakap dekat table. Dia nak bulan ni datang kan. Dia datang dengan siapa kan? Dia bukan boleh buat kereta malam. Tapi dengan kehendak Allah, malam tu dia sampai. Tak pakai jemata lah. Tak pakai jemata lah. Yang rabun jemata tebal ni, tak pakai jemata lagi dah. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar saya sendiri, dia start belajar daripada sekolah rendah. Memang kalau tengok, memang mata besar dia, memang kelakar. Memang nerd lah. Nerdy je budak ni kan. Tapi kalau tuan jumpa dia sekarang, saya tanya dia sendiri. Memang nampak ke? Nampak dia kata tak pakai cermin mata, nak jarak dekat pun boleh, jarak jauh lagi lah boleh dia. Itu kalau kita orang biasa keparit. Tapi Masya Allah dengan izin Tuhan kan. Betul. Masya Allah, benar-benar macam tu. Merawat. Betul. Tapi sukan memanah tradisional pun dia tak macam dulu lah. Sekarang pun dia dah mula dipertandingkan di peringkat negeri. Betul. Macam Hari Sukan Negara pun dah ada kan. Ada, betul lah. Macam tahun lepas yang saya tengok Hari Sukan Negara dekat peringkat negeri Johor ada, dekat Selangor ada, dah mula. Exposure dia tu dah mula naik dah. Mungkin satu hari nanti insya-Allah dengan izin Tuhan di peringkat antarabangsa ke apa semua ke kan. Lebih ramai kan. Betul. Penyertaan tu apa semua. Harap lebih ramai orang yang boleh sponsor tajaan kan. Betul. Insya-Allah itu boleh. Shout out untuk kepada sponsor-sponsor boleh. Kalau boleh sponsor kepada tim Khalifah Rimayah. Masya Allah kan. Banyaklah. Ramai saya pelajar-pelajar ni berbakat apa semua kan. Tapi diorang ni orang kata tu nak tunjulkan bakat mereka. Di peringkat yang lebih tinggi yang diorang sebenarnya lagi layak. Tersekat. Di peringkat yang lagi tinggi tu dah tersekat kan. Disebabkan satu kekangan, kewangan dan sebagainya kan. Dan lebih penting tu sokongan mak bapak. Betul. Sokongan mak bapak. Betul. Kena ada restu mak ayah jugalah. Kata kan. Tanpa restu mak ayah pun orang kata tu buat apa pun kita macam tak senang. Tak senang, tak jadi apa semua ke kan. Betul tak? Okay, jadilah. Itu dia
habis dah segmen kita yang kedua. Nampak pedas kita tak pedas ke? Pedas ni. Saya makan benda ni pedas. Masih boleh tahan coach? Boleh saya makan. Alhamdulillah. Lepas ni kita akan kembali di dalam Pedaski Podcast dalam segmen yang ketiga. Segmen apa? Nantikan. Ayo. Let's go. Awak semua suka makan snake tak? Sebab dekat tangan saya ni ada satu snake yang bernama MF stick. So basically MF stick ni dia ada 3 jenis perisa tau. Ada spicy cheese, BBQ and sweet corn. And kalau awak nak tahu, ia ni datang dengan 2 saiz, iaitu mini pack dan jumbo pack, dan harga dia sangat murah. So kalau awak nak tahu berapa harga dia, jangan lupa follow MF Stick HQ. Ingat, MF Stick reach us. Bye bye. Welcome back guys. Bersama kita Pedas Podcast. Apa pedas apa benar? Producer semua makan, saya kena makan. Benda dah sedia kan? Bila ada Maggi pedas, mesti ada soalan pedas. guys. Coach boleh ke yang pedas-pedas sikit lah? Boleh. Kita lari sikit daripada konteks mana kita nak tekan, kita nak sentuh sikit isu sosial sekarang ni. Mungkin tadi kita dah sentuh isu sosial tapi dalam mana, konteks mana. Tapi kita nak lari sikit ke konteks yang general. Ya. Topik yang sekarang tengah hangat lah kan kata orang. Nampak pedas sangat tu. Nampak pedas sangat. Saya minum air kejap. Boleh. Sila. Amboi. Tumbler dah sampai kat depan. Tak boleh lah tu. Okay. Sama-sama. Bahkan coach pun sudah makan pedas. Tanya soalan pedas coach. Tiap kali tanya soalan, coach kena makan. Kena makan. Kena makan. Coach. Okay, saya nak tanya coach. Pasal isu semasa sekarang ni lah, dengan gejala sosial, apa penyebab dia yang membuatkan kadang ramai budak-budak pun senang terpengaruh dengan benda ni, walaupun sekecil setengah. Macam lah sekarang lah tengah trend apa tu kat TikTok. Wadidaw lah kan. Bagi je ni gini berjoget. Sampai elok-elok dekat sana dah sampai sini pula dah kejadian ni. Baik laki, baik perempuan. Baik laki, baik perempuan. Yang perempuan pula yang perempuan. Kalau lelaki tu kita boleh terima kan? Ni perempuan sekali buat. Masya Allah. Apa pandangan coach-coach sekalian? Kalau saya lah, macam mana kita nak halang tu tak boleh, kita tak ada kuasa nak menghalang, tapi kita cuba sampaikan dakwah-dakwah yang baik-baik supaya diorang boleh terbuka, boleh dengar, boleh faham. Sebab kita berpegang apa-apa pun daripada hadis yang lagi sebut di akhir zaman. Okay, saya nak makan dulu, sambung kau Yusof. Kau pedas mulut ni. Yang kau hampir dah pedas tu. Pandai ke? Boleh tekan nampak. Risau coach nanti baling pinggan. Tersedot. Okay coach Yusof boleh bagi pencerahan sikit. Okey, jadi bila kita sebut tentang masalah ataupun masalah gejala sosial lah. Masalah ni nampak banyak kecil bila sebab Macam ni. itu ada satu motor lah pula. Dia lalu kan. Jadi gejala sosial ni pada saya memang kita tak boleh nak, bukan tak boleh nak ubah, kita memang susah nak atasi. Maksudnya kita mungkin dalam kalangan families ni mungkin kita cuba. Itu pun kadang-kadang terlepas pandang juga. Jadi kalau kita tengok zaman sekarang ni, yang saya nampak faktor utama ataupun antara faktornya, antara penyumbang kenapa benda ni berlaku, yang pertama sekali adalah faktor kurang celik ataupun kurang dari segi pengurusan masa. Masa terlalu terluang banyak sebenarnya. Contoh dia, kalau balik sekolah katalah kita tak cakap benda ni, kita ambil general lah kat mana-mana negara. Kita anggap dekat Uganda lah, Uganda. Kita ni mana? Dekat Malaysia, orang Malaysia marah ni. Dah pedas. Hari aku tak pedas. Kita kat Uganda. Okey, Uganda, contoh Uganda. Balik sekolah, budak balik rumah, tak ada siapa-siapa pantau. Mak ayah kerja. Jadi dekat rumah tak tahu nak buat apa, memang dia ngadap. Contoh macam saya sekali pun kadang saya sendiri pun tak ada nak elak. Memang kita media masa ni kita guna. Contoh dia kita nak tengok apa perkembangan yang berlaku, kita memang macam mana pun memang handphone lah paling mudah. Betul. Zaman dulu orang baca surat khabar. Sekarang surat khabar pun dah banyak bungkus. Sebab tak ada orang beli dah. Betul. Jadi ramai yang gunakan medsos. Jadi medsos ni bukan tak bagus. Benda ni sebenarnya
teknologi ni pun dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Jadi kalau baik gunanya, insya-Allah baik. Tapi macam mana pun bila orang muda lah, kita ambil orang macam saya dah tua kan, jadi orang muda, budak-budak lah, budak sekolah. Mereka perlukan pantauan sebab pantauan ni adalah guidance sebenarnya. Jadi kalau guidance ni kurang ataupun terlepas pandang, automatically dia memang akan mereka dia macam-macam. Betul. Jadi maksudnya benda tu kita nak kontrol memang payah sebenarnya. Kau Syatai nak sambung ke? Sambung saya makan dulu. Tak boleh nak cakap. Terlalu pedas sikit ke? Kau Syatai ke saya boleh ambil? Okay lah. Nampak gejala sosial sekarang ni, dia orang kata tu dia semakin lagi menampakkan mudarat. Betul. Lagi teruk sekarang Kalau dulu gejala sosial dia berbeza pula kan. Betul. Kalau dulu nak dibandingkan Coach, kalau dulu dengan sekarang ni, mana yang orang kata tu lagi teruk? Saya rasa sekarang dah. Terus saya cakap lah. Sebab memang kemudahan dengan gadget. betul. Betul juga. Terdedah, terlalu terdedah. Dia terlalu terdedah dengan ya benda ni teknologi tu tak boleh kata teknologi tak bagus, bukan. Teknologi ni orang cipta untuk kebaikan. Betul. Tapi yang menjadikan tak elok tu adalah penyalahgunaan. Ataupun pengawasan yang kurang untuk penggunaan tu sebenarnya. Betul. Tapi saya taklah mengatakan yang ibu bapa salah, tidak. Saya tak cakap macam tu. Saya tak mentakwilkan mak bapak yang salah ni anak macam ni, bukan, tidak. Sebab setiap orang walaupun remaja ke budak kecil dia ada akal fikiran. Jadi sebenarnya balik pada didikan. Mereka boleh Balik pada berfikir adab. sendiri kan. Betul. Sebenarnya. Sekarang pun saya tengok budak kecil pun akal dia pun dah lebih push. Betul. Dia orang kata tu generasi Gen Z lah orang kata kan. Gen Z dan kata ni IQ mereka ni dia lagi pandai. Lagi pandai. Betul. Lagi pandai. Kita pun susu bagus-bagus kan. Tak lagi bergeliga kan. Wah, Imam yang 40-an pun dah pandai berjoget dan sebagainya. Apatah lagi Betul. golongan-golongan generasi Gen Z ni. Betul. Saya rasa pengaruhnya yang pertama contoh bila dia tengok. Dia buka dia tiba lalu kat dia punya page. Oh macam ni macam best je kan. Lepas tu dia tengok feedback daripada orang tengok. Ramai orang tengok apa semua dia kata, ni aku pun boleh buat macam ni juga. Dia nak mencuba dia sebab apa budak orang muda saya dulu pun dia macam best je nak try. Mereka triggered untuk mencuba benda tu kan. Tiba-tiba dia cuba ada pula dia punya pulangan. Dapat kawan baru kan, dapat member yang hobinya sama kat situ ataupun ada pulangan kat situ yang buatkan dia dapat benda ni boleh contohnya ada income contoh dia. Jadi dia lebih terpengaruh. Tapi untuk yang tu je lah. Kalau benda yang lebih baik dia mungkin kebetulan time tu lalu pula kat page dia ikut yang tu. Kalau benda lain lalu mungkin dia ikut benda lain kan. Betul. Benda ni maksudnya pengawasan lah benda tu. Betul. Betul. Macam kalau dalam kalangan, bukan kita nak kata orang luar, tapi di kalangan keluarga kita sendiri pun Betul. pengawasan tu pun kadang-kadang kurang. Betul. Kan terhadap gadget ni dan sebagainya. Betul. Itu yang pada peringkat saya pun, umur saya macam ni pun saya bimbang. Betul. Tentang pengawasan, kadang-kadang kita terlanggar waktu solat. Betul. Tengok TikTok kadang-kadang terlanggar waktu solat, dah lari daripada waktu solat. Betul. Itu pun benda-benda yang melalaikan kan. Kita langsung benda tu. Betul. Sebabkan tu kadang-kadang saya pun tak ada kita kena tarbiah diri kita sendiri kan. Kita kena beringat lah bila dah ada gadget ni, orang kata bukan orang cakap tu sebagai 100% kita nak fokus kepada benda tu saja. Kan sebabnya kita diberi masa 24 jam. Semua 24 jam yang sama, tapi macam mana kita nak mencorakkan benda tu kan. Betul tak Gosh? Betul. Kita menegur orang sama kita menegur diri kita juga. Betul. Setuju. Salah kita pun menegur diri kita sendiri, bukan semata-mata 100% menuju ke orang. Betul. Kita sendiri juga. So zaman ni zaman yang agak mencabar lah. Betul. Mungkin kalau kita ni dia bagi kesedaran, kita boleh fikir kita kurangkan lah. So yang bawah-bawah kita ni, Macam mana kita nak? adakah yang sedar yang ada sekarang ni, yang lain pun sama macam tu? Tidak. Kadang-kadang digalakkan lagi. Tengok benda, kau buatlah macam ni. Nak pakai macam ni nak? Sikit. Pergi kat depan kamera tu buat live bla 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 bla. So sampai ke arah tu, jadi budak-budak ni tengok budak-budak lain tengok, budak-budak kita follow sekali lah. Contoh kita cerita bab gadget lah. Apa pun sekarang ni semuanya daripada gadget. Diorang bukan keluar pun. Mak bapak tak bagi keluar. Bagus anak orang ni duduk rumah, tak pergi padang, tak main bola apa semua. Sebenarnya pergi padang, main bola, main parit tu sebenarnya lagi bagus. Lagi best. Lagi Dia bagi anak kita tu belajar Betul. suasana, belajar kehidupan yang sebenar. Betul tu. Saya setuju dengan Coach Atai sebenarnya. Betul. Sebab saya walaupun orang kata tu lahir dalam generasi Z, saya waktu kecil saya pun tidak dibesarkan dengan gadget. Jadi kita orang kata tu kita menikmati
masa orang kata waktu kecil kita tu dengan main parit, main bola pada waktu petang kawan-kawan. Jadi itu satu perkara yang orang kata tu dia satu kenangan dengan kawan-kawan satu. Lagi satu kita dapat memanfaatkan masa kita dengan perkara yang orang kata tu lebih produktif kan. Betul. Kita nak naikkan produktiviti kita ni. Bukan tiap masa tengok phone. Dia nampak dia letak anak kat rumah. Oh, seorang ni jiran ni tak keluar anak dengar cakap mak bapak. Tapi sebenarnya dia membunuh anak dengan bagi gadget. Betul. Dia belajar apa-apa yang bukan-bukan, yang tak ada batasnya, tak ada halangannya, dia belajar 100% kat gadget. Betul. Kadang-kadang mak bapak ni kadang dia jenis simptom yang tak nak bagi anak dia main lain ke apa kan. Dia nak bagi anak dia diam, bagi gadget. Sebenarnya kalau dia kalau pendapat saya daripada bagi gadget bagi Quran. Betul. Ajar baca Quran. Betul. Kalau kita ikut betul-betul ni kan. Bagi kita bagi Quran daripada bagi gadget supaya budak tu di usia dia mungkin 2 ke 3 tahun dia dah boleh membaca. Betul. Kan? Sebab kanak-kanak pun umur 2 tahun pun akal dia orang dah ni Betul. Dah cerdik dah betul. Jadi kalau diorang terpengaruh benda yang macam gini, remeh pun diorang senang je. Betul. Ada falsafah mengatakan belum tumbuh gigi dah pandai baca Quran. Pernah dengar tak? Saya Macam baca lagu kan. Baru ilmu baru lah. Belum tumbuh gigi dah pandai baca Quran. Sebenarnya budak-budak ni dia bijak tu, dia cepat masuk. Betul. Sebab tu saya tahu lah falsafah ke benda tu lagu ke syair ke, Dia syair. itu menyampaikan bagi kita sedar belum tumbuh gigi dah pandai baca Quran. Cerita. Kalau anak-anak kita, kalau kita bagi gadget, maka belum tumbuh gigi lagi dia dah pandai joget-joget dan sebagainya. Kalau ditayangkan dengan gadget. Betul. Sedangkan Quran dibagi boleh baca, Betul. apatah lagi gadget. Jadi budak-budak ni dia fresh, otak dia kosong. Jadi kita didik dia dengan benda tu lah dia ikut. Betul. Nak betulkan balik susah tau. Betul. Susah nak betulkan Sempit balik. dah. Sebab kan waktu tu bagi tahu perumpamaan kan, budak yang baru lahir ibarat kain putih kan. Dia mencorakkan dia yang Dia mencorakkan kehidupan dia macam mana. ada ibu dan ayah ataupun orang yang lebih dewasa daripada dia lah. Betul. Jadi benda ni bila daripada awal tak dibendung, maka dia akan jadi penyakit. Dia kalau penyakit ni kan, kalau kita kan lebih baik mencegah daripada mengubati, betul. Jadi bukanlah saya nak salahkan zaman sekarang ni tak ambil tahu pasal anak, bukan, tidak macam tu, bukan, tak semua macam tu. Tapi berlaku dan juga pernah naik kes-kes macam ni yang budak-budak kecil yang kata umurnya kan bawah 12 tahun dah pandai buat pembukaan. Jadi daripada mana dia dapat benda tu kalau tak daripada gadget ni? Betul. Jadi benda bukanlah kata gadget ni diharamkan untuk budak-budak bawah 12 tahun. Itu satu benda yang zalim sebenarnya. Ataupun tak cukup. Kalau kita buat macam tu tak memadai sebenarnya. Sebab contoh macam kat Malaysia kita ada undang-undang. Tapi makin ketat undang-undang makin lambai orang langgar. Betul. Sebab apa? Perasaan ingin tahu. Budak-budak kecil ni dia memang penuh dengan keinginan nak tahu kenapa tak boleh. Kalau macam saya dulu kecil ni just cerita je lah kan. Saya kecil dulu arwah bapak saya, contoh saya manjat. Kalau arwah mak saya dia jangan panjat, tapi saya panjat. Tapi arwah bapak saya pula Biar dia panjat. panjat dia diam biar panjat. Banyak bertepuk jatuh tanya sedap tak? Nak panjat lagi tak nak? Dah tak panjat lagi dah panjat. Betul. Ini cara untuk mendidik Jadi bila kita balik macam Khalifah Rimayah ni, bukanlah kata kita kalau masuk belajar dengan Khalifah Rimayah perfect. Tidak ada orang yang perfect. Tidak. Tapi kami cuba. Sekali lah. Satu, kalau bila pelajar masuk, bila parent decide hantar belajar dengan Khalifah Rimayah, kita akan cakap, okay tuan, kita hari pertama tu kita minta parent duduk sekali, kita dengar apa yang kita akan ajar, adab. Kita suruh dia hafal keselamatan, 10 perkara keselamatan yang do's and don't dalam memanah. Contoh dia tak boleh berlari dalam bila pegang anak panah, tak boleh berlari. Bosor jangan cecah tanah kalau boleh. Itu semua benda-benda adab. Ada juga kadang-kadang kita tengok budak-budak dia memanah. Saja dia letak atas tanah pusing. Pusing. Kami yang memahati, Allah, kalaulah anak kami, anak Kalau lah nak didik kami memang kena. Sebenarnya kena lempang lah. Hukuman-hukuman dia ada. yang Hukuman-hukuman dia lah. diluluskan oleh pembincangan kita, hukuman-hukuman yang diluluskan. Rahsia hukuman tu. Sebab macam Khalifah Rimayah, kami bukannya buat keputusan suka hati, tidak. Bila ada apa-apa senario berlaku, kami akan duduk. Kita ada majlis syura, kita akan bincang. Kita ada panel ataupun kita punya penasihat kami, dia mereka tanya, okey macam ni apa langkah yang terbaik daripada kami, buat fikiran macam ni. Jadi apa kata penasihat, jadi benda tu dapat lebih menyeluruh. Sebab apa, macam contoh kita tengok kadang-kadang yang selalu berlaku bila cuti sekolah. Kadang-kadang parent dia bekerja, anak kat rumah, jadi tak ada orang pantau.
Betul. Jadi ada parent yang bila dia ada mungkin ada sedikit kesedaran kat situ, dia nak cari tempat untuk hantar anak dia buat sesuatu dalam waktu cuti ni. Jadi macam kami Khalifah Rimaya, selain daripada kami jalankan kelas harian, contoh dia, kami ada buat camp cuti sekolah. Camp intensif panahan dinamik, panahan combat. Di dalam tu bila pelajar join ataupun peserta join, dia belajar bukan saja memanah semata-mata. Kat situ kita terapkan disiplin. Kita terapkan memang kalau Khalifah Rimaya bila dia sebut camp intensif semua dah tahu dah. Semua dah tahu. Dalam tu bukanlah kami buat macam tentera kena dia macam ragging, tapi bukanlah ragging yang teruk-teruk, tidak. Sebab bila kita buat camp intensif ni, kita punya output kita nak pelajar ni bila dia balik rumah mak bapak dia nampak perbezaan dia. Itu kita nak. Maksudnya dia camp intensif dia menguji fizikal mental lah. Betul. 3 hari 2 malam memang tu je lah. Betul. Kita bagi seni pertahankan diri dalam tu. Kita tahu, bukan kita tahu, kita ajar dia supaya dia berani benda yang betul. Maksudnya pelajar sekarang ni dia ada urge, dia ada tenaga. Sebab orang muda ni dia masa kurang, tenaga banyak. Betul. Saya macam ada cadangan saya. Camp intensif ni buka pada mak rempit ni. Yang keluar. Mungkin kalau boleh kalau bebas sudi kita boleh, tak ada masalah. Tarbiahkan mereka. Tentang orang kata tu bagaimana sebenarnya Khalifah Rimaya ni. Awak betul ke Lokman? Dah sedia ke nak kena serang? Awak macam berani Dia sebenarnya mak rempit ni kita bukan nak cakap dia 100% 100% salah. Betul. Kalau tanpa mak rempit, banyak gejala-gejala rompakan, samun. Tanpa adanya mak rempit, kadang-kadang di kalangan diorang pun ada juga buat perkara-perkara yang tak baik, tapi kita tak boleh judge semua. Betul. Dia pun, saya dekat dulu saya duduk taman, ada orang tua ni dia marah mak rempit lepak. Sila. Dia cakap biarlah. Sampai 2-3 pagi biarlah. Bukan dia ganggu pun, dia matikan enjin, dia duduk tepi jalan apa semua, duduk kat tembok apa semua kan. Kita tengok kebaikan dia menjaga taman. Sama nak masuk. Betul. Contoh kalau ada pro memanglah dah mati kita, ya Allah ngari mama kat betul lah. Tapi daripada situlah gejala-gejala ke arah pecah rumah, samun Berkurangan. kurang. Ya, ada orang ada motor kat dia. Lagi satu mak rempit dia, orang kata tu, mana yang pandai guna platform, orang kata tu title mak rempit tu, maksudnya baiki enjin ke apa semua, dia pandai gunakan. Dia pandai execute benda tu dalam benda tu, insya-Allah kita boleh terima. Masalah yang jenis yang sosial dia orang ni. Dia sebenarnya yang kita marah ni exhaust dia. Kalau mak rempit tu exhaust tak bising, kita tak marah ni. Betul lah. Betul. Dan satu lagi kadang Pakai bateri. Pakai bateri tu selalu ni golongan-golongan yang orang kata warga-warga Bangladesh. Yalah, mungkin Gilang-gilang ke? mungkin tu faktor pembesaran diorang. Mungkin macam saya pun pernah terlibat juga dengan motor. Tapi saya jodoh saya berkahwin agak muda, jadi tak sampai terlajak jauh lah. Saya umur 19 tahun kan. So dah stop lah benda-benda macam tu apa semua kan. So kita sama-sama doakan lah, InsyaAllah. masyarakat kita, mana mak rempit ke, mana yang buat perkara-perkara yang tak berfaedah ke, kita doakan mereka supaya mereka ke jalan yang benar, yang sepatutnya lah. Kembali orang kata tu kembali ke jalan yang betul. Dia mula faktor pembesaran diorang. Dia nak, dia darah muda, beraninya dia nak fly apa semua, tapi dia tak perasan dia mengacau. Dia mengganggu, dia tak rasa yang dia mengganggu, dan kita tak perasan pun kebaikan yang dia buat. Dia masing-masing adalah kontra. Ya, dia ada pros and cons dia, betul. Tak semua saya lagu ya mak rempit ni buruk, tapi ada kebaikan dia juga. Ada kebaikan kepada masyarakat juga sebenarnya. Saya tak langsung cakap pun semua mak rempit tu. Jangan marah mak rempit semua. Pedas sebab pedas. Sebab pedas saja tengok marah. Ikut emosi. Baiklah, nampaknya secara konklusinya lah. Tapi sebenarnya saya ada lagi satu soalan. Boleh, silakan, insyaAllah. Adakah kalau coach tengok sekarang ni kan, adakah cara pemakaian kita pada zaman edan ni, pada zaman masa sekarang ni, kita tengok fashion berbagai-bagai, tapi kita sekarang ni pada observation ataupun pemerhatian saya, coach, kita macam lebih dah menuju ke arah fashion yang barat.
Betul tak? Betul. Oh, macam contoh ada dalam anugerah. Saya tak mention anugerah mana-mana. Macam yang bawa Rahsia. Nanti kena gam ni. Saya. producer tolong ni Tolong mute sikit. Tolong mute, Contoh macam dalam pemakaian mereka di dalam contoh macam nak pergi majlis-majlis ke apa, ada. Contoh macam jantina itu lelaki, tetapi pemakaian mereka itu lebih ke arah wanita. Betul. Adakah mungkin disebabkan fashion pada masa kini dia berbeza dengan fashion pada masa dahulu? Bagi kita sekarang ni kita menuju ke arah fashion tu, tapi dah menuju ke arah barat je, Zul. Macam mana pendapat coach dalam isu macam ni? Okey. Pada saya pemakaian ni memang kita tahu kita tak boleh nak sangkal. Benda ni memang berlaku kerana tadi bila kita sebut tentang media masa akan keluar paparan tunjuk orang luar punya pakaian macam mana. Jadi kat sini kita cuba macam tadi kita macam best je kan. Ni kalau pakai ni glamour contoh lah kan. Jadi dia pun nak cuba. Jadi sebenarnya bila kita nak kekang benda ni, satu benda yang nak kata mustahil tu zalim, tidak. Maksudnya kita boleh kekang. Seandainya kita balik semula pada apa yang Rasulullah ajar. Betul. Apa yang bila kita bersendikan bila bersendikan adab bersendi pada syarak. Jadi Rasulullah dah ajar daripada awal. Sebab Rasulullah pun dah ada pesan. Dia kata di akhir zaman kelak, okey, umatku berpakaian tetapi seolah-olah berbugil. Telanjang berbugil. Kan. Jadi benda tu memang berlaku. Jadi apa yang sedang berlaku sekarang ni pada saya, bukan pada saya, tak benar saya adalah ini adalah pembuktian bahawa Al-Quran tu benar. Hadis tu benar. Hadis yang saya cakap ni benar. Kalau kita tengok akhir zaman semua orang makin betul-betul bertudung litut semua. Semua kata akhir zaman macam ni tapi tak jadi macam ni kan. Jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah penzahiran yang membuktikan bahawa hadis Rasulullah tu benar, Al-Quran kata ni betul, benda yang betul. Jadi kalau kita nak kata kita ni betul sangat pun tidak. Betul lah, betul. Cuma kita cuma boleh berpesan-pesan. Berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebenaran. Itu kita kena buat. Itu tanggungjawab semua orang Islam. Memang tanggungjawabnya adalah berpesan-pesan. Sebenarnya kalau macam kita sebut zikir. Zikir itu adalah peringatan. Peringatan bagi yang berzikir. Yang mendengar zikir itu sebagai mengingatkan. Kita berzikir, ni peringatan untuk diri kita. Tapi orang yang dengar kita berzikir tu adalah mengingatkan dia. Kita mengingatkan dia. Sebenarnya itulah zikir. Jadi macam tu bila kita memanah kita bismillah. Yang paling simple lah. Peringkat satu untuk dalam zikir yang paling mudah sekali, bismillah. Allahu tarik hak lepas. Itu pun kalau nak dikirakan zikir bismillahi Allahu hak tu pun besar sebenarnya. Misalnya kalau orang zikir paling mudah la ilaha illallah, la ilaha. Itu pun zikir juga. Jadi apa-apa perkataan yang memuji Allah, mengesakan Allah ataupun melahirkan pujian terhadap kebesaran Allah, itu adalah zikir. Yang paling mudah adalah la ilaha illallah. Betul. Jadi dalam panahan ni pelajar kita didik. Contoh dia seorang komandan bila nak lepaskan, contoh ada 100 orang anak pemanah. Nak lepas nak panah kalau tak ada apa-apa arahan macam askar, kalau tak ada arahan kawat memang bersepah-sepah semua. Betul. Jadi pemanah pun sama juga bila contoh sekarang ni benda senjata, panahan ni ataupun memanah ni lah guna penggunaan senjata. Jadi mereka takkan pasang anak panah, takkan knock. Istilahnya takkan pasang anak panah ni. Selagi komandan tak sebut bismillah baru semua pasang. Dia sebut Allah, angkat usul. Tarik. Hak keseragaman di situ. Jadi kita nampak zikir. Dalam zikir tu sebenarnya kita melatih pelajar. Bila kita angkat tu bersedia. So bila dia dah angkat tu dia dah fokus. Tarik tu dah bersedia kekuatan. Dan juga atur pernafasan sebenarnya. Kat situ ada perkataan pernafasan. Disiplin. Sebab kadang-kadang bila tengok ni kita ambil bahagian medical science sikit lah. Ramai orang ataupun bukanlah kata ramai orang. Maksudnya ada orang yang dia zaman sekarang ni apa nama? Bukan nervous, dia panggil apa kat? Panic attack. Anxiety, yes. Perkataan yang paling betul adalah anxiety. Anxiety ni punca dia ada dua punca. Yang pertama, yang paling besar sekali, tak cukup oksigen sampai ke otak. Yang kedua, bila tak cukup oksigen mengalir ke otak, aliran darah tak betul. Tak cukup sempurna. Kadar darah bila panggil maksudnya darah tak cukup. Sebab apa? Darah ni yang bawa oksigen. Jadi bila dua ni tak cukup, automatically dia akan skas. Skas macam tak cukup. Tak cukup, jadi kat situ yang datang tiba-tiba panic attack. Tiba-tiba benda. Dia panic attack ni masih early stage. Yang lagi kronik, dia masuk halusinasi. Betul. Benda ni berlaku zaman sekarang ni. Memang orang kata sana sini ada kes orang bunuh diri tiba-tiba. Ada orang dengar bisikan dia kelar anak dia. Jadi benda ni semua adalah dari segi aturan pernafasan sebenarnya. Jadi zikir tu bismillah Allahu haq tu membantu. Maksudnya kita mendidik
korang berzikir, mendidik untuk jaga aturan pernafasan yang betul sebenarnya. Sebab apa-apa pun pernafasan ni penting. Betul. So kita nampak zahir kita sedut oksigen. Sedut oksigen, kita lepaskan karbon dioksida. Itu yang kita nampak. Kalau kita belajar di sekolah dulu, sains pun ini yang kita belajar. Tapi Allah tak jadikan satu benda tu sesimpel tu. Sebab bila kita bernafas ni, oksigen bukan bawa oksigen kosong-kosong lah. Dalam O2 ataupun dua dia panggil apa, Zara, bukan Zara, dia panggil apa kan. Dia dah macam formula empiric lah kan. Tak dalam sangat, tak faham kan. Jadi bukan saja oksigen tu masuk semata-mata. Ada keperluan dalam tu yang masuk sekali dalam paru-paru kita ni yang diperlukan oleh tubuh badan. Rohani kita lah. Rohani kita sebenarnya. Macam kita makan kan. Kadang-kadang saya dulu belajar, cikgu tanya kan, okay, kita ada zahir, tak apa cakap. Kita ada jasad, kita ada roh. Antara jasad dengan roh ni mana yang lapar? Jasad. Roh yang lapar. Siapa yang makan? Roh ke jasad? Jasad. Jasad. Jadi siapa yang kenyang? Roh kenyang, betul. Jawapan tu tepat. Macam mana roh nak kenyang sedangkan dia tak makan? Yang makan jasad. Macam mana roh jadi kenyang? Ini soalan ni janganlah jawapan ni, insya-Allah ada jawapan dia. Kena ceritakan sini nak Tak, tuan-tuan. Ini soalan daripada coach kita. Carilah bro. InsyaAllah pasti anda akan jumpa je. Takut kena gam ni kat ni kan. Tak gambar marah ni kan. Kita berbalik pada isu semasa lah. Betul. So apa yang lalu dekat depan mata kita tu bukan ujian dia semata-mata. Kita pun diberi ujian. Betul. Allah zahirkan lalu. Apa kau nak buat? Contoh kita ambil pakaian sekarang lah. So laki pakaian, perempuan itu kan haram pada zaman Nabi Lut. Yang dilaknat Allah Nabi Lut. Betul. So engkau tahu apa? Engkau lebih tahu. Kenapa kau buat? Maka Allah bagi ujian atas ilmu. Tinggi mana ilmu kau? Tinggi itulah tahap Allah bagi ujian. Allah takkan bagi ujian suka pada hamba-nya daripada kemampuannya. Betul. So kadang-kadang lalu dekat kita terlihat, kita dengar, kita nampak itu ujian pada diri kita. Apa kita nak buat Betul. So kita tak mampu tegur dia jauh ke apa ke, macam mana kita nak berhubung, kita berpesan lah dengan keliling. Kita janganlah damn dia, hina dia apa semua Kan. Takut berbalik pada kita. Kita menghina dia tapi Seram sebenarnya. So, nak kupas-kupas benda ni agak seram. Kalau kita tersalah cakap balik. Betul. Memang seram lah. Betul Tapi lah, producer bagi memang topik panas. dia sebenarnya tak sepatutnya lah berlaku. Sebenarnya ada orang-orang yang hebat, yang program tu diusulkan orang-orang yang hebat. Rasanya bukan orang yang macam kita bercakap tak apa-apa sembrono. Orang-orang yang hebat ada pengalaman. Kenapa boleh terlepas? So Allah izinkan untuk semua sekali berkesedaran. Jangan sampai Allah bagi hukuman. Betul. Kita takutlah. Cuba inilah kita sama-sama doakan supaya mereka dibagi hidayah, dibagi nampaklah benda yang mungkar ni. Benda yang tak sepatutnya berlaku. InsyaAllah kita saling mendoa lah. Betul. Manusia saling doa mendoakan satu sama lain. Sama Islam kan. Betul. Saling mengingati. Ingat guys, Nampak. kita orang bukan marah. Kita orang mengingatkan. Berpesan-pesan pada kebaikan. Nampak secara konklusinya apa yang kita boleh simpulkan podcast kita pada hari ini, nampak mana daripada sudut mana tradisional. Sasul. Sebab pedas sangat lah ni. Mana tradisional ni dia membantu meningkatkan produktiviti tu satu. Lagi satu ada sunnah-sunnah dia. Yang nak memahami sunnah, maksud sunnah itu. Dalamnya ada adab dia. Nak memegang pun ada adab dia. Nak membawa panah itu pun sendiri ada adab dia. Nampak bukan setakat sunnah, orang kata tu sunnah atas nama, tetapi ada benda-benda je tu. Betul. Ada asbab-asbab dia tu kan. Betul. Bukan main sekadar main saja. Bukan main sekadar tembak saja. Dia ada adab dia, ada zikir-zikir dia yang perlu kita baca. Ya, betul. Okey, yang terakhir lah. Saya nak mungkin kalau coach nak promote untuk kelab Khalifah Ada yuran Rimayah ni. Ada yuran ke kita boleh serta. Mungkin. Okey, boleh coach boleh promote lah untuk kelab memanah Khalifah Rimayah ni. So kita promote kelab kita So kelab banyak kat Batu Pahat, dekat Johor Malaysia ni banyak kelab, tapi kita promote kelab kita. Siapa yang nak sertai kita ada di Batu Pahat ada 2 tempat, di Labis ada 1 tempat.
untuk kelas memanah lah. So Batu Pahat di Peserai, satu lagi di Seri Gading, satu lagi di Labis. Siapa-siapa orang Batu Pahat, Pek Raja dan sekitar dengannya nak menyertai boleh hubungi boleh hubungi kita lah, ataupun kita masuk TikTok Khalifah Rimaya. page TikTok kita lah. Khalifah nanti producer masukkan. So kita ada jual peralatan memanah yang harga mampu milik. Aero kita custom, kita buat harga mampu milik. Dan rasanya seluruh peralatan lah kita ada jual dengan harga mampu milik. Kita cuba nak membantu insyaAllah supaya masyarakat kita yang tak ada kemampuan pun boleh memanah. Kita ada barang kita sediakan, janji kau nak memanah. Kita cuba bantu sampai mereka bersungguh-sungguh nak manah. Sebab janji Allah, siapa yang memanah ke jalan Allah, siapa menyimpan busuk Arab di rumahnya, maka 40 tahun kefakiran Allah keluarkan daripada rumahnya. Betul. Saya dulu saya kerja tukang masak. Jadi pagi saya ngajar manah, petang saya masak. Setiap kali saya solat, saya doa, ya Allah, bagi aku sepenuh masa ya Allah, aku nak mengajar manah. Sepenuh masa ya Allah. Sekali Allah makburkan, saya bonyok. Pagi petang. Hari-hari kelas kami. Mengajar madrasah, tarfiz. So satu Ahad orang luar sekolah-sekolah biasa. Allah zahirkan sampai macam tu sekali. Tapi itu yang kita minta. So Allah dah bagi kau jangan merongok lah. Betul. Memang agak letih lah. Macam rezeki abang Mudah-mudahan lah kita belajar sekarang ni dalam proses kita belajar bukan nak kehendak. Betul. Untuk keperluan sahaja. Kita bukan ke arah nak kehendak, kita nak kumpul duit ni, kita nak gini-gini, kita nak gini-gini. Tak ada. Saya cuba ajar keluarga saya, kita jangan macam tu. Kita keperluan saja. Kita perlu ni, kita belilah. Cukup ni, cukup lah. Kita cuba cukup belajar, jangan menambah-nambah harta, nanti akan dihisap, nanti kita takut. Sebab saya belajar manah dulu, sebelum saya manah, saya orang yang agak ni lah, mana yang kenal lah. Saya bertindik apa semua, YTJT lah. Terima kasih. Dengan bengkel, rantai apa semua. Jadi sebab saya kenal mana guru-guru saya daripada rentakan warisan, daripada Warok Putra Menggolo, daripada guru-guru yang lain dekat Batu Pahat ni, banyaklah memberi nasihat apa semua. Daripada memanah lah, saya berubah ke arah ni. Doakan kita semualah dalam Khalifah Rimaya, moga diberi hidayah dan inayah ke jalan Allah SWT. So dalam memanah ada kekuatan, dalam sunnah ada kejayaan. Itu tagline dia. Dalam Baiklah, podcast kita hari ini alhamdulillah kita dah selesai 3 segmen kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk sentiasa bersama dengan Pedaski Podcast untuk episod yang seterusnya. Terima kasih dan selamat jumpa lagi. What's up? Thank you. Hilal. Nama saya Ali Sirap. Saya makan cili macam makan nasi. Kenapa tak boleh ke? Saya makan cili, awak pula yang pedas. Kenapa ya? Ini cili. Sedap sangat. Pedas ni. Tapi saya suka. Pedas. Pedas sedap. Pedaski. Pedas menyengat. Pedas sedap. Pedaski Podcast.